Okay, baik, kita sambung lagi. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan menggalakkan main fantasi. Selain daripada itu, kanak-kanak juga digalakkan untuk bermain mengikut permainan yang ada peraturan. Okay, contohnya main dam, monopoli, jutaria. Okay, main apa-apa mainan yang ada peraturan. Okay, supaya nak didik mereka mematuhi peraturan, menyesuaikan diri, sabar, dapat menyelesaikan masalah. Okay. Apa lagi permainan-permainan yang berbentuk peraturan, 0 point kan, ketinting dan sebagainya lah. Okay, seterusnya yang ketujuh, tunjuk cara. Okay, tunjuk cara. Tunjuk cara ialah kaedah yang lama dah digunakan di sekolah. Okay, kaedah ini dipilih sebagai satu cara untuk biasa kanak-kanak dengan prosedur-prosedur tertentu seperti berkebun, menggunakan alatan, origami, dan macam-macam lagi lah. Okay, kaedah tunjuk cara ni dia ada langkah-langkah yang perlu ditunjukkan kepada kanak-kanak. Okay. Tunjuk cara tidak akan berjaya dan lengkap jika tidak diberi peluang kanak-kanak buat sesuatu yang menunjukkan mereka telah menguasai proses, maklumat atau prinsip. Betul? Selepas pada kita ajar tunjuk cara, kita mesti bagi peluang kepada kanak-kanak tu untuk buat sendiri apa yang kita tunjuk tadi. Baru kita tahu. Okay, dia mampu buat ataupun tak buat, dia faham ke tak faham ke. Baik, prinsip tunjuk cara. Sebelum demonstrasi. Sebelum start lah. Semasa start. Selepas start. Baik. Sebelum dulu. Sebelum guru nak menentukan topik, objektif dan kandungan, tunjuk cara terlebih dahulu. Contohnya, makanan berkhasiat. Okay, topik dia cokodok pisang. Objektifnya, kanak-kanak dapat buat cokodok dengan baik. Lepas tu kanak-kanak dapat mengikut arahan dengan gembira. Kanak-kanak dapat makan cokodok. Lepas tu alat-alat nak guna tu sediakan siap-siap. Tempat demonstrasi juga perlulah disediakan supaya pelajar dapat berhimpun dan dapat lihat sesi demonstrasi itu dilakukan. Okay, pastikan keselamatan diambil berat sebelum memulakan alat, radas dan bahan yang mungkin boleh mengakibatkan kemalangan. So, kena beware lah sebagai cikgu-cikgu ni. Sebelum mula demonstrasi, guru perlu beritahu kanak-kanak tujuan demonstrasi dan aktiviti supaya mereka dapat mencontohi tanpa melakukan kesilapan. Okay, itu sebelum lah. Ini selepas. Ini semasa. Okay, semasa buat demonstrasi, guru pandang ke arah kanak-kanak semasa beri penerangan. Tengok pada kanak-kanak. Jangan tengok pada radas. Tak pedulikan kanak-kanak. Eye contact lah. Eye contact. Sekiranya kanak-kanak menunjukkan keraguan, guru boleh terangkan langkah itu sekali lagi. Kalau saya buat macam ni. Terang, lepas tu tanya. Lepas tu terang, lepas tu tanya. Lepas tu terang, lepas tu tanya. Diselang-seli dengan terang dan tanya itu, kita gunalah intonasi suara yang lebih menarik dan berbeza supaya kanak-kanak tu dapat menarik untuk pergi kepada poin yang seterusnya. Guru boleh guna teknik menyoal lah tu untuk menarik perhatian kanak-kanak. Pastikan semua kanak-kanak dapat lihat dengan jelas demonstrasi dan dengar penerangan guru dengan jelas. Jika masa mengizinkan, guru boleh minta kanak-kanak buat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara nak laksanakan. Biasanya, okay, panggil seorang kanak-kanak ataupun 2-3 orang, kita sebut, dia tuang. Ataupun minta dia sebut apa yang kita ajar tadi. Macam tu. Lepas tu, selepas demonstrasi, bincangkan kanak-kanak tentang bahagian demonstrasi yang penting berkaitan dengan langkah-langkah bincang.
Apa yang kamu belajar ini, mula-mula buat apa, lepas tu buat apa. Bincangkan tujuan demonstrasi supaya kanak-kanak dapat buat rumusan yang tepat. Ini kita belajar tentang apa? Kenapa kita belajar tentang cokodok? Sebab kita nak cerita tentang makanan khasiat. Apa yang khasiat dalam cokodok? Pisang. Contoh. Aktiviti pengukuhan harus dijalankan selepas demonstrasi. Ia boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi kanak-kanak dengan mencontoh guru. Okey, pengukuhan di sini lembaran kerja boleh. Soal jawab boleh. Teka-teki boleh. Macam-macam lah. Okey, macam-macam. Jenis-jenis tunjuk cara. Okey, jenis-jenis tunjuk cara. Saya kalau melibatkan sesi pengajaran dan pembelajaran, saya lebih suka pelajar buat aktiviti berbentuk projek. Okey, ikut tema lah. Contohnya hari minggu ni tema makanan berkhasiat. Awak pun ajak pelajar buat jus apple, buat jus orange. Ataupun tema kreativiti estetika. Awak pelajar buat bekas pensel menggunakan botol air. Okey, saya lebih suka. Ataupun botol air itu jadikan pasu. Saya lebih suka projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti yang berbentuk seperti itu. Okey, kalau praktikum memang saya suka yang macam tu lah. Saya tak suka yang dalam kelas semata-mata. Okey. Jenis-jenis tunjuk cara. Yang pertama, model hidup. Macam mana model hidup ni? Merujuk kepada model sebenar yang digunakan untuk melaksanakan demonstrasi. Model hidup ni kita guna benda yang sebenar lah. Tepung sebenar, nak buat cokodok pisang sebenar, sudu sebenar, mangkuk sebenar. Mixer sebenar. Semua benda sebenar. Itu model hidup. Model simbolik seperti gambar-gambar. Step pertama gambar. Contohnya model simbolik yang awak belajar resepi masak-masak dalam Facebook tu. Baca apa yang dia tulis, lepas tu tengok gambar. Baca apa yang dia tulis, tengok gambar. Itu model simbolik. Model persepsi, video. Macam video saya ni lah. Ataupun awak belajar Quran melalui video-video. Itu model persepsi. Okay. Habis. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk slide yang kelima. Kita minggu kedua ni kan. Jumpa lagi.